Nama saya Muhammad Mami bin Muhammad Reza dan nombor matrik saya 15 DPR 20F1001. Hai, nama saya Nur Ain Nabiha binti Sahar dan nombor matrik 15 DPR 20F1005. Assalamualaikum, saya Nama Zina binti Turi Sa'arat, nombor matrik 15 DPR 20F1008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fazira binti Zainal Abidin dan nombor matrik saya 15 DPR 20F1010. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nadisa Syarmila binti Norli. Nama matrik saya 15 DPR 20F1011. Hai, nama saya Nur Alekistina binti Narzali. Nombor matrik saya 15 DPR 20F1034. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Tudung.co akan membentangkan bagaimana perniagaan kami telah berkembang maju serta dapat mencapai jualan dan keuntungan yang tinggi. Nama syarikat kami adalah Tudung.co Enterprise. Kami memilih tu singkatan daripada ejaan sebenar tudung yang telah diubah menjadi tu supaya kelihatan lebih mewah. Perniagaan kami adalah secara perkongsian yang melibatkan 6 orang. Industri perniagaan kami adalah di bawah fashion. Tudung bawal yang kami hasilkan adalah material daripada cotton premium. Jenis warna yang kami tawarkan adalah 20 warna. Kami menjual tudung secara atas talian di sosial media seperti Instagram, Facebook dan TikTok. Okey, ini adalah tudung yang dijual oleh tudung.com. Okey, so saya akan terangkan platform apa yang kami akan gunakan untuk jualan kami. So, kami bersetuju untuk membuat 3 akaun social media iaitu Instagram, Facebook dan juga TikTok. Okey, kami memilih 3 platform social media itu kerana ia adalah salah satu aplikasi trending yang sering digunakan oleh pengguna ataupun pelanggan. Okey, ketiga-tiga platform itu kebanyakannya pengguna dari kalangan remaja dan juga dewasa. Kami yakin bahawa kami dapat menarik perhatian mereka dengan hasil video rakaman produk kami. Jadi, kami perlu membuat promosi jualan produk kami di social media iaitu Instagram, Facebook dan juga TikTok. Okey, ketiga-tiga platform itu adalah salah satu platform ideal untuk jenama dengan produk yang menarik secara visual. Okey, sebagai contoh, aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok ini ia mempunyai potensi yang amat besar untuk menjangkau pelanggan, terutamanya halayak yang lebih muda seperti yang saya beritahu tadi. TikTok ni juga dia tertumpu pada iklan produk yang muncul sebagai video asli pada feed for your page pengguna. So, disebabkan itulah kami bersetuju untuk membuat jualan kami di platform itu. Terima kasih kepada presenter Nelisa. Saya akan teruskan dengan faktor persekitaran yang mempengaruhi kejayaan Tudung.co Enterprise. Pertama, ekonomi environment. Persekitaran ekonomi adalah punca utama dalam perniagaan untuk memperoleh keuntungan. Pembeli tidak boleh membeli sesuatu barang sekiranya tidak mempunyai wang. Jadi, perniagaan tidak semestinya akan meningkat setiap bulan. Berkemungkinan perniagaan akan menaik dan menurun mengikut keadaan ekonomi. Jika keadaan ekonomi meningkat, pengguna juga akan mempunyai banyak sumber pendapatan yang menyebab perniagaan jualan Tudung.co meningkat. Kedua, legal and political environment. Terdapat undang-undang yang perlu diikuti oleh semua perniagaan. Perniagaan kami, Tudung.co Enterprise, telah didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan nama yang telah kami cipta juga telah dipatenkan sebagai nama jenama khas bagi produk kami. Ini dapat mengelakkan pesaing di luar sana mencuri atau menggunakan nama Tudung.co tersebut. Ketiga, technological environment. Teknologi adalah penting dalam mendorong keupayaan syarikat untuk menjual dengan berkesan. Seperti yang diketahui,
Tudung.co menggunakan kaedah jualan secara atas talian yang menyebabkan kami perlu berkomunikasi bersama pengguna kami melalui media sosial. Jadi kami akan pastikan yang kami dapat berkomunikasi dengan mereka tanpa sebarang masalah. Tudung.co sangat mementingkan kemajuan teknologi dalam industri ini yang membolehkan jurujual dapat menjual dengan lebih baik dan berkesan. Keempat, social culture environment. Persekitaran budaya sosial adalah berkaitan dengan budaya sesuatu kaum. Disebabkan kami menjual tudung bawal, kami lebih sasarkan kepada pelanggan kaum Melayu dan beragama Islam. Tetapi terdapat juga kaum Cina dan India yang membeli untuk dijadikan fashion. Jadi, sebagai jurujual, kami akan memastikan yang teknik jualan yang kami gunakan tidak bertentangan dengan nilai budaya setiap pembeli. Tudung.co juga akan melihat persekitaran perniagaan dengan perubahan trend supaya tidak jauh daripada pesaing. Kelima, natural environment. Alam boleh mempengaruhi sesuatu perniagaan. Jika berlakunya bencana alam seperti banjir, mungkin produk yang telah dihasilkan akan rosak disebabkan oleh banjir. Oleh itu, Tudung.co perlu alert terhadap keadaan cuaca yang akan berlaku yang membolehkan tudung tersebut dibawa ke tempat yang selamat. Ketika berlakunya banjir, pengguna tidak akan tertarik dengan pembelian tudung. Jadi, kami Tudung.co telah bersetuju untuk memberikan tudung tersebut kepada mangsa banjir. Ini dapat mencipta nama baik syarikat dan mangsa banjir yang mendapat tudung tersebut akan mengingati jenama Tudung.co. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kualiti yang perlu ada pada jurujual yang baik untuk berjaya dalam jualan. Yang pertama ialah integriti. Sebagai seorang jurujual, kita haruslah jujur mengenai diri, syarikat perniagaan dan produk yang ditawarkan. Jurujual haruslah menyampaikan maklumat yang tepat mengenai produk yang dijual. Sebagai contoh, kami sebagai jurujual dalam perniagaan Tudung.co telah menyampaikan maklumat yang tepat mengenai produk tudung kami, seperti jenis material yang digunakan, jahitan yang kemas dan kain yang mudah dibentuk. Kami tidak akan menyampaikan maklumat yang tidak sepadan dengan produk yang kami tawarkan. Yang kedua ialah resilience. Seseorang jurujual juga tidak boleh mudah berputus asa sekiranya prospek tidak bersetuju atau tidak ingin membuat pembelian atas produk yang ditawarkan. Jurujual haruslah mengatasi penolakan prospek tersebut dengan membuat rujukan ataupun menceritakan lebih terperinci mengenai kelebihan dan faedah yang bakal diperolehi jika mereka membuat pembelian. Seterusnya, good communication ataupun komunikasi yang baik. Jurujual haruslah mempunyai komunikasi yang baik dalam berinteraksi dan menyampaikan maklumat atau mesej mengenai produk kepada prospek. Jurujual perlulah menggunakan bahasa yang mudah difahami, jelas dan yang paling penting tidak menggunakan bahasa yang kurang sopan yang mungkin akan membuatkan pelanggan terasa hati dan menyebabkan mereka memandang rendah terhadap jurujual dan syarikat perniagaannya. Dan kemudiannya cenderung untuk pelanggan beralih ke produk pesaing. Selain itu, effective hard work. Jurujual haruslah bekerja keras dan berusaha untuk mencapai tahap jualan yang baik. Oleh itu, jurujual perlu memastikan mereka membuat panggilan yang betul kepada bakal pelanggan yang betul untuk mengelakkan pembaziran. Untuk melakukan sedemikian, kami telah buat penyelidikan terlebih dahulu mengenai prospek. Seperti mana yang kita tahu, tudung memberi perhatian kepada pengguna wanita yang berada pada peringkat remaja seperti pelajar ataupun guru-guru dan pegawai. Oleh itu, kami akan fokus kepada segmen yang berkenaan untuk mengelakkan pembaziran waktu. Yang terakhir, responsibility, iaitu jurujual haruslah bertanggungjawab atas kecuaian atau kesalahan yang dilakukan dan tidak meletakkan kesalahan tersebut kepada pelanggan atau orang lain. Misalnya, jika kami menerima sebarang aduan mengenai tudung yang diterima oleh pelanggan, kami akan mengatasi masalah tersebut dengan memberikan ganti rugi ataupun menggantikan tudung yang baru kepada pelanggan. Saya akan menerangkan tentang jenis perbelanjaan semasa menjalankan jualan. Yang pertama adalah transportation expenses, iaitu pembelanjaan pengangkutan. Perniagaan kami menyediakan satu perkhidmatan iaitu COD atau dikenali sebagai cash on delivery, yang mana kami menghantar produk
belanjawan lain. Contoh ada expenses ini adalah postage. Perniagaan kami menggunakan dua carrier postage iaitu JNT dan Pos Laju. JNT digunakan untuk semenanjung, manakala Pos Laju digunakan untuk mengepus produk kami ke Sabah dan Sarawak. Kos yang perlu dibayar oleh customer adalah RM8 bagi semenanjung dan RM12 bagi Sabah dan Sarawak. Saya akan menerangkan bagaimana cara bagi seseorang jurujual untuk meningkatkan kemahiran dan menghadapi persekitaran pasaran yang berubah. Langkah yang pertama adalah globalisasi, di mana sesebuah perniagaan dapat meluaskan pasaran mereka ke seluruh dunia. Contohnya seperti kami, Tudung CEO, kami perlu membina imej atau jenama yang konsisten dalam pasaran bagi mendapatkan kepercayaan daripada pelanggan terhadap produk yang kami jual. Seterusnya adalah kami perlu membuat penyelidikan ke atas budaya pasaran supaya kami tidak akan gagal di dalam pasaran. Langkah yang kedua adalah diversity of salesperson and customer, di mana seorang penjual akan menghadapi dengan pelbagai jenis pelanggan daripada jenis agama, jantina, budaya dan lain-lain. Oleh itu, seseorang jurujual yang baik serta profesional harus membina hubungan kualiti dengan pelanggan dengan menggunakan kemahiran bagi membina hubungan tersebut. Customer partnership, iaitu perjalanan di antara pelanggan serta jurujual bagi membina penyelesaian yang bersama, di mana seseorang jurujual harus mencari jalan penyelesaian yang baik bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pelanggan. Contohnya, jika seseorang pelanggan kami inginkan tudung yang sukar untuk berkedut, kami akan menawarkan produk kami di mana dapat menyelesaikan masalahnya. Langkah yang keempat adalah e-selling, di mana e-selling ini adalah teknologi yang sering digunakan oleh jurujual pada zaman kini. Antara aktiviti e-selling yang kami buat adalah penyelidikan pemasaran, menerima dan memproses pembayaran daripada pelanggan, menyampaikan maklumat produk kepada pelanggan, melakukan produk periklanan juga terhadap pelanggan. Yang terakhir adalah personality, di mana ia merujuk kepada ciri-ciri individu pemikiran terhadap sesuatu perkara atau dunia, di mana cara seseorang menjual bercakap dengan pelanggan adalah mencerminkan kepribadiannya. Oleh itu, seseorang jurujual harus memiliki kemahiran interpersonal yang tinggi bagi berkomunikasi dengan pelanggan sama ada persorangan atau perkumpulan, kerana jika menggunakan kemahiran interpersonal, kemungkinan pelanggan akan cepat faham dan yakin dengan apa yang disampaikan. Okey, seterusnya adalah mengenai etik in dealing with our customer. Perhubungan pelanggan yang cekap dan berkesan akan dapat memastikan penyampaian sesuatu akan responsif ke pengguna. Standard perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami adalah untuk memenuhi keperluan pengguna bagi menyesuaikan keadaan di dalam platform media sosial yang kami gunakan, iaitu live di Instagram. Perkhidmatan pelanggan menjadi asas utama kepada kami untuk membuat promotion kepada pelanggan. Oleh itu, kami menjaga tata tertib dari semua segi kerana ini menjaga hati dan perasaan pelanggan agar tidak terkuris dan tidak nampak biadab. Okey, seterusnya untuk memenuhi kehendak pengguna, kami melakukan tiga kategori, iaitu fizikal, penyampaian dan emosi bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, untuk fizikal, kami membuat persediaan awal supaya dapat memudahkan pelanggan untuk berinteraksi dengan kami. Okey, seterusnya kami juga menyediakan perkhidmatan stage bagi memudahkan pengguna yang duduk berjauhan dengan tempat kami. Manakala pelanggan yang duduk berdekatan dengan kami akan membuat COD. Okey, seterusnya adalah kategori penyampaian. Di dalam penyampaian, kami menceritakan mengenai kualiti yang kami tawarkan adalah cotton premium, dan kami menceritakan lagi tentang
kebaikan dan keunikan produk kami kepada pengguna, di mana kami menjaga daripada segi kualiti, daripada segi jahitan, dari segi material dan sebagainya. Kami juga memberi maklumat yang tepat kepada pelanggan agar mereka dapat melihat sendiri kualiti yang kami tawarkan kepada mereka. Okey, dan akhir sekali adalah emosi. Kami melayani setiap orang yang masuk di dalam live kami secara mesra dan saksama kepada semua pelanggan tanpa mengikut pangkat atau kedudukan. Seterusnya, kami juga bersedia mendengar soalan-soalan yang bakal dibangkitkan oleh pelanggan. Dan akhir sekali adalah kami menghormati setiap pelanggan yang masuk ke dalam live kami, tidak kira budaya, agama dan bangsa. Terima kasih. Kesimpulannya, perniagaan Tudung.co Enterprise telah berjaya mencapai jualan sebanyak RM542 dalam masa 1 minggu, di mana ia telah melebihi sasaran jualan yang telah ditetapkan, iaitu sebanyak RM500. Kami dikatakan berjaya mencapai sasaran jualan tersebut adalah kerana kami telah menggunakan strategi dan teknik jualan yang betul dalam menguruskan perniagaan Tudung.co Enterprise. Tanpa kerjasama, penggunaan teknik yang betul dan usaha yang konsisten sukar untuk menjadikan sesebuah perniagaan itu terus maju ke hadapan. Setakat ini sahaja pembentangan dari kumpulan kami dan terima kasih.